Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, terutamanya ibadah puasa kita, qiyam kita dan tilawatul Quran kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita telah berada pada ayat yang ke-188 daripada surah Ali Imran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Yang bermaksud, jangan sekali-kali engkau menyangka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka telah lakukan dan mereka pula suka dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan, jangan sekali-kali engkau menyangka mereka akan terselamat daripada seksa dan mereka pula akan beroleh azab yang tidak terperi sakitnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah memperihalkan lagi satu keburukan Ahlul Kitab yang begitu banyak diperihalkan Allah di dalam Al-Quranul Karim sebagai sambungan daripada ayat yang sebelum ini, bahawa golongan Ahlul Kitab ini adalah golongan yang suka dipuji di atas perkara yang tidak mereka lakukan. Golongan yang suka mendapatkan kredit di atas sesuatu yang bukan perbuatan dan bukan perlakuan mereka. Dan mereka suka dipuji dan juga mereka bergembira dengan apa yang mereka lakukan itu. Dan Allah menjelaskan betapa buruknya akibat daripada akhlak mereka yang keji itu. Maka ayat ini ditujukan, bila Allah menyebut janganlah sekali-kali engkau menyangka, engkau di sini ditujukan kepada Nabi SAW, atau boleh sahaja ditujukan kepada sesiapa yang sesuai untuk ditujukan ayat ini, kerana al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran itu diambil daripada umumnya lafaz dan bukannya sebab yang khusus. Maka apakah yang dilarang itu? Larangan itu merujuk kepada menyangka atau sangkaan. Larangan itu ditujukan kepada, ataupun larangan itu merujuk kepada sangkaan bahawa adanya sebarang kebaikan pada golongan Ahlul Kitab, iaitu dalam tindakan atau tindak tanduk mereka. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah engkau menyangka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya mereka yang keji itu, iaitu Ahlul Kitab, yang mana mereka bersikap bergembira dengan apa yang mereka lakukan. Apakah yang mereka lakukan? Mereka telah menjual agama dengan dunia, menukarkan agama dengan sesuatu yang lebih hina daripada agama itu. Dan mereka juga golongan yang suka untuk dipuji terhadap apa yang mereka tidak lakukan, iaitu mereka suka dipuji oleh manusia di atas sesuatu
yang mereka tidak lakukan, iaitu mereka tidak pernah menepati janji, tidak pernah berpegang dengan sebarang, tidak pernah berpegang dengan sebarang perjanjian yang mereka meterai, hatta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga tidak suka untuk menzahirkan sesuatu yang hak. Mereka sentiasa mahu menyembunyikan kebenaran itu. Maka apa yang mereka lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah perkara-perkara yang dusta dan perkara-perkara yang keji. Selain itu, mereka juga tidak pula berusaha untuk menutup segala perbuatan itu. Bahkan sanggup meminta orang lain untuk memuji mereka di atas kemungkaran yang dilakukan. Mereka inilah yang termasuk dalam golongan yang Allah sebutkan, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah, iaitu orang-orang yang melihat perbuatannya yang buruk sebagai baik kerana telah diperlihatkan sebagai baik oleh syaitan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala meneruskan larangan itu dengan mengatakan, fala tahsabannahum bimafazatin minal adab. Janganlah juga kamu menyangka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa mereka itu akan terselamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini janjikan kepada orang yang berhak untuk diazab disebabkan perbuatan dan perangai mereka, iaitu ahlul kitab. Jangan kamu menyangka golongan ini akan beroleh keselamatan di akhirat, bahkan tidak ada yang berhak buat mereka melainkan balasan azab yang pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramai dalam kalangan ulama tafsir menyebutkan bahawa ayat ini diturunkan dalam menceritakan mengenai ahbar al-Yahud, golongan pendeta-pendeta Yahudi. Dalam hadis-hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan juga At-Tirmidzi serta An-Nasa'i dan lain-lain daripada Humaid bin Abdul Rahman bin Auf, bahawa Khalifah Marwan telah berkata kepada tukang jaga pintunya, iaitu Rafi'. Dia berkata, wahai Rafi', pergilah kamu mendapatkan Ibn Abbas dan beritahu kepadanya sekiranya setiap orang yang bergembira dengan apa yang diberikan atau apa yang mereka lakukan, kemudian mereka suka untuk dipuji dengan apa yang mereka tidak kerjakan, nescaya kita semua akan diazab kesemuanya. Lalu Ibn Abbas mengatakan bahawa ayat ini tidak ada kena-mengena dengan kamu, tetapi ia diturunkan tentang ahlul kitab. Kemudian Ibn Abbas membacakan ayat yang sebelum ini, iaitu ayat yang ke-187 dan ayat yang ke-188 ini. Lalu Ibn Abbas mengatakan bahawa ahlul kitab telah bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu, lalu mereka enggan untuk menyatakannya, bahkan mereka memberitahu yang bukan sebenarnya. Kemudian, atau ia bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta mereka atau bertanyakan kepada mereka tentang sesuatu, tetapi mereka enggan menyatakan ia kepada baginda dan memberitahu kepada baginda perkara yang sebaliknya. Kemudian mereka keluar dan memberitahu bahawa mereka telah mengkhabarkan kepada baginda apa yang telah Nabi beritahu, apa yang telah Nabi tanyakan mereka. Lalu mereka minta agar mereka dipuji atas perbuatan itu, dan mereka pula berasa gembira dengan perbuatan mereka yang pada mereka telah berjaya menyembunyikan sesuatu yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Setengah ulama pula menyatakan bahawa ayat ini turun atau diturunkan memperihalkan tentang golongan munafikin. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa beberapa orang lelaki dalam kalangan munafik, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk berperang, mereka akan bersama-sama dengan Nabi, mereka akan menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bergembira dengan kedudukan mereka di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila tiba di medan peperangan yang sebenar, mereka meminta keuzuran, mereka akan berundur,
tetapi mereka juga suka dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Lalu Allah turunkan ayat ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Berkata para ulama, tidak ada sebarang pertentangan ataupun kontradiktori di antara dua riwayat itu. Kerana ayat ini adalah umum, menyatakan atau meliputi semua yang disebutkan. Kerana itu kita lihat ayat-ayat Al-Quranul Karim telah menceritakan kepada kita beberapa bentuk kedahsyatan dan kekejian perangai Ahlul Kitab. Ayat-ayat Quran tersebut telah menjelaskan kepada kita bagaimana mereka mengatakan bahawa Allah itu fakir dan mereka pula adalah orang-orang yang kaya. Dan bagaimana juga Al-Quran menceritakan tentang kata-kata mereka bahawa mereka tidak akan beriman dengan Rasul sehinggalah didatangkan suatu mukjizat dalam bentuk korban yang dimakan, disambar api daripada langit. Selain Al-Quran menyifatkan mereka sebagai golongan yang menyembunyikan kebenaran dan mencampakkan kebenaran di belakang mereka. Al-Quran juga menyifatkan mereka sebagai golongan yang suka ataupun bergembira di atas kejahatan yang mereka lakukan. Selain daripada mereka suka dipuji tentang sesuatu yang tidak mereka lakukan. Maka semuanya menceritakan tentang akadzib, tentang pendustaan, siri-siri pendustaan dan kejahatan mereka, dan sekaligus memberi amaran kepada mereka betapa buruknya matlamat ataupun destinasi akhir mereka nanti di akhirat. Dan ayat-ayat ini konsepnya adalah untuk menyatakan kepada kita orang-orang beriman dengan pelbagai bentuk at-tasliyah, iaitu suatu bentuk motivasi kepada orang beriman bahawa seharusnya orang beriman bersabar dan yakin bahawa kemenangan pasti berpihak kepada mereka. Maka teruskanlah perjuangan menegakkan agama Allah walaupun dengan halangan, dengan berbagai tribulasi yang datang daripada musuh, terutamanya dalam kalangan Ahlul Kitab. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya surah Ali Imran yang sedang kita lihat ini, yang semakin ke penghujung, Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu kepada kita tentang beberapa bentuk kekuasaan Allah. Dalil-dalil yang akan menunjukkan keesaan Allah. Pada masa yang sama akan memberi suatu berita gembira terhadap orang-orang yang tergolong dalam kalangan ulul albab, orang yang mempunyai akal yang sejahtera, dan diperincikan sifat mereka yang sentiasa mengambil ibrah dan pengajaran dengan perbuatan mereka, iaitu sentiasa berfikir dan sentiasa berzikir, dan akan dibalas segala perbuatan mereka itu dengan keridaan dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah akan kita lihat lebih lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.